Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini nak di, nak diterangkan sikit, nak diceritakan sikit tentang penjajaran. Okey ya, penjajaran RPT tahun 2020. Okey. Pertama sekali, saya nak sebut tentang beberapa bahan yang perlu kita ada ketika penjarahan. Semuanya saya telah letakkan di dalam Telegram. Tengok kat Telegram. Okey. Mana Telegram? Telegram sekolah. Okey. Okey, rasanya semua dah ada. Okey, pertamanya saya ada kit ibu bapa, kita ada kit sekolah. Okey, kita ada pemakluman masa minimum. Okey. Mula saya terangkan 4 perkara ni ya. Okey. Okey. Pemakluman. Okey, ini adalah punca kuasa. Okey, ini adalah punca kuasa mengapa kita perlu menjajarkan RPT. Mengapa kita perlu menjajarkan RPT? Penjajaran tu bermaksud susun semula. Penjajaran tu bermakna kita buat susunan semula, bukan mengubah kurikulum, mengubah sukatan, tetapi kita susun semula sukatan daripada yang kita susun 43 minggu kepada kita susun hanya menjadi 33 minggu. Tapi kita tengok nanti macam mana. Okey. Okey, ini dipanggil kita punya punca kuasa lah. Okey. Boleh baca sendiri nanti ya. Semua boleh baca kenapa, apa maksud penjajaran, siapa yang kena terlibat. Kita tahun 1 hingga tahun 6. Kalau sekolah menengah tu tahun 1 sampai tahun 4. Okey, maklumat-maklumat berkaitan dengan penjajaran kita boleh dapat dekat ni. bpk.moi.gov.my. Okey. Ni adalah punca kuasa. Minta semua guru printlah surat ni dan letakkan di dalam panitia masing-masing. Supaya bila ditanya kenapa kita jajarkan, maksudnya okey, kita ada punca kuasa lah. Ni saya nak tunjuk. Okey, ni antara format yang kita sedang belajar kan, nampak. Tulis tangan. Lepas tu titik bertindih ni, 2 ni mesti dapat. Nampak ni. Ini selingan je ni. Titik bertindih ni mesti dapat. Okey, yang kita tak selalu buat. Kita samakan ni. Tapi ni cuma yang ni sebab dia pun dia hanya pakai logo Jata Negara ke. Jadi kita pakai 2 lah. Okey, sepatutnya letih kita alamat sekolah semua kita duduk macam ni. Digalakkan kita macam ni. Tak apalah letih kita tu. Okey, yang ada satu lagi tu. Yang lampiran tu dia tak ada sebut lah. Tak ada format lampiran. Okey. Ni dia masih lagi menggunakan saya menjalankan amanah. Itu dah minta tukar tapi tak apalah. Ini saya menjalankan amanah. Yang ni berkhidmat untuk negara. Kita boleh tukar ni. Tukar kepada saya sentiasa mencontohi ke anak soleh ke. Ni tak ada masalah. Cuma cara tulisan ni begini. Dibolkan. Okey. Okey. Itu saja yang saya nampak. Okey, ini punca kuasa kita lah. Tentang kenapa dijajarkan. Okey. Tengok. Masa minimum. Okey ya. Masa minimum. Okey, ini masa minimum. Masa minimum yang diperuntukkan untuk tahun tahap 1, 2, 3, bahasa Melayu 67. Kalau kita kira 67
masa ni 67 masa, kita ada, kalau ikutkan selepas 26 hari bulan 22 hari bulan itu sehingga cuti sekolah ada 21 minggu. Ada 21 minggu. Kalau kita bahagi, kita dapat lebih kurang seminggu tu kita kena mengajar lebih kurang 6 masa kalau 21 minggu. Tapi kita kena tolak peperiksaan, kita tolak yang kita dah tercicir beberapa minggu ni, mungkin kita dapatlah masa minima ni. So kita tak perlu pertikaikan lah, sebab Jawi pun dah tetapkan kita sekolah sehingga Kubat. So saya taklimat tadi dia menyebut kita sesuai lah dengan masa yang ada tu, masa minima kita mencakupi lah. So tak ada masalah. Okay, tentang tasmik ni rasanya tadi Izzati dia faham tu tentang tasmik ni, macam mana nak dipecahkan. Okay, saya rasa sama je. Ini masa yang diperuntukkan. So kita berada di landasan yang Jawi telah buat satu landasan masa, so kita follow lah. Okay, lagi tu pun kena print lah. Masa minima tu masuk dalam penelitian masing-masing. Okay, kemudian kit sekolah. Okay, kita ada kit sekolah. Okay, apa tu kit sekolah? Okay, kita tengok. Dia bercakap tentang penjajaran. So dia bercakap tentang berdasarkan takwim. Dia cerita tentang COVID ni lah. Okay, dia bercakap tentang apa tu COVID, takwim asal. So disebut tentang berapa peratus baki sesi. So kita hanya menjalankan sebelum ni 30% saja. Lagi 70% kurikulum tak dapat dijalankan. So 70% tu kita kena jalankan dalam masa yang sesingkat ini. So bagaimana kita nak jajarkan untuk semua kurikulum sukatan itu dapat diajar dalam masa yang singkat ini. Okay, kita tengok. So, bacalah tentang objektif, kenapa kena jajarkan, apa wajib jajarkan. Alasannya kenapa dijajarkan, sebab sukatan yang kita buat sudah tidak relevan diguna pakai kerana sukatan itu dibina untuk 43 minggu, sedangkan waktu yang ada hanya 33 minggu lebih kurang. Okey. Bukan 33 lagi dah 21 minggu. Itu pun tak tolak lagi peperiksaan, tak tolak lagi minggu akhir tahun. Okey. Ini penting. Sebelum kita jajarkan, kena ingat 3 perkara ni. Untuk laksanakan penjajaran kurikulum, Ustazah kena spesifikkan tajuk-tajuk tu kepada 3 item ni, 3 kandungan ni. Satu, kandungan asas, yang paling penting, kandungan asas. Yang kedua, kandungan tambahan. Dan yang ketiga, kandungan pelengkap. Ustazah kena, cikgu-cikgu, ustazah kena tahu tajuk ni ke mana, kandungan asas, tambahan atau pelengkap. Tajuk ni sebab nanti dia ada guna dia ni. Okey, kena ingat apa itu kandungan asas. Kandungan asas ialah pengetahuan, kemahiran dan nilai asas yang perlu dikuasai oleh murid. Maksudnya tajuk itu nak tak nak mesti kita kena ajar. Itu dia maksud kandungan asas. Kalau tak ajar tahun ni, dia akan mengurangkan, menyebabkan dia seolah-olah tak sempurna lah pelajaran tu. So kita kena nilai tajuk tu perlu diajar atau dia adalah kandungan asas ataupun bukan. So bila disebut kandungan asas, dia mesti ajar, mesti ada dalam penjajaran. Itu sebab dipanggil kandungan asas. Bila sebut asas, yang paling penting lah. Macam mana kita nak bezakan, kita mudah je. Bila sebut asas, kalau budak tak belajar, dia tak boleh buat amal ni. Contohnya, jadi disebut, contoh kita ambil wudu. Okey.
Daripada tajuk-tajuk wuduk tu, okey, tajuk maksud wuduk, cara cara melaksanakan wuduk, hikmah wuduk. Okey. Mana dia yang asas antara tiga tu? So, kita kena tahu yang asas tu yang kedua tu. Cara melaksanakan wuduk. Itu asas. Maksud wuduk dia dah pergi kepada tambahan. Maksud wuduk dia pergi kepada tambahan. Budak tak perlu tahu sangat pun makna wuduk pun tak kisah. Asalkan dia tahu perkataan wuduk, dia kena pergi basuh muka. Dengan apa. So, maknanya, kita akan tengok nanti, apa yang terletak di kandungan asas, mesti ada dalam kurikulum kita. Tetapi, yang duduk di dalam kandungan atau pelengkap, kita tengok adakah sempat kita susun tu cukup tak cukup. Ada masa lebih, kita masuk. Tak ada, kita buat cara lain. Dua ni, kandungan dan pelengkap, kita boleh buat sesi di luar. Contohnya kita sekadar bagi makluman dengan lembaran, kita buat dalam GC ke, kita buat maklumat-maklumat tambahan dalam GC. So, dua ni boleh. Maksud pemberatan dia yang mesti kandungan asas ni selesai. Yang kedua dan yang ketiga ni, kita selesai kandungan asas, ada masa kita mungkin letak kandungan tambahan. Okay. Selesai kandungan tambahan, barulah kita ambil pelengkap. Kalau asas pun tak cukup, pandai-pandailah kita asyik lagi kan, sampai cukup. Okey. Untuk tambahan ni, dia perlu ada sebagai menyokong kandungan asas. Bila tadi? Maksud tadi. Contoh maksud wuduk. Dia kalau budak tak tahu pun, bukan dia tahu. Tapi bila dia tahu, dia lebih menyokong. Hikmah pun boleh dikatakan kandungan tambahan. Okey, pelengkap hanya untuk melengkapi je. Contohnya, kalau wuduk tu, mungkin pelengkap dia tu, kita kata perkara-perkara apa yang nak cakap dia sebut tentang pelengkap wuduk ni yang mungkin kita baca-baca tentang situasi. Okey, itu tak perlu tak ajar pun tak apa, sebab akan datang dia akan belajar sendiri situasi-situasi wuduk. Okeylah, tapi tak apa, nanti kita tengoklah sama-sama. Okey, ini penting sebab kita nak kena bezakan antara tiga ni. Sebab yang asas ni lah yang akan menentukan berapa banyak tajuk yang kita kena tekankan dalam kita punya RPT. Okey, itu tentang dia sebut juga tentang kaedah pentaksiran. Kalau sebelum ni pentaksiran tu dia lebih kepada PAK 21. Bila PAK 21 aktiviti kumpulan. So sekarang dah tak boleh dah. Dia dah sangat-sangat tidak digalakkan buat aktiviti kumpulan, aktiviti. So kita ada bila sebut PAK 21 ada tiga komunikasi kan. Komunikasi antara murid, antara murid-murid dan antara murid bahan. So banyakkan interaksinya antara murid bahan. Murid-murid kita dah tak boleh. Guru murid boleh. So banyakkan kita yang bagi. So pentaksirannya secara umum. So kalau sebelum ni kita kena sediakan kertas. So borang transisi tu kita kalau boleh bawa selalu. Borang transisi pula. Borang bukan transisi, borang lupa pula nama borang tu. Borang transit. Borang transit tu kita kalau boleh bawa selalu. Andai kata kita tengah ngajar, kita tak perlu pun kata okey, sekarang kita buat kuis, tak perlu. Just kita terus tanya, budak jawab. Dia dah boleh kita bagi markah kat budak tu. Contoh kita buat soalan. Kita kata berapa rukun iman? So budak-budak tulis kat kertas ke, tulis ke apa-apa ke, dia angkat tangan. Dia angkat kertas tu. Kalau kawan-kawan lain tak tahu, tapi ada 2-3 orang yang tahu, so kita dah boleh tahu. Orang yang membantu jawapan kawan lain tu, dia adalah TP6.
prestasi dia di tahap 6 lah. Okey, itu antara contoh je lah yang saya boleh gambarkan. Itu cara, maknanya sekarang ni kita dah tak ada masa nak buat ujian, tak ada masa nak ni, just bawa je borang transit tu, sambil kita mengajar, habis je terus kita nilai, terus kita bagi markah. So dalam tu pun dia dah ceritakan bagaimana kita nak tahap 3 tu macam mana, tahap 4 tu macam mana, 5 tu macam mana, 6 tu macam mana. Paling mudah pada saya 6 tu budak boleh dicontohi, budak boleh tiru jawapan dia. Dia boleh tulis kat depan ke, dia boleh tulis, kalau tak tulis kat depan, dia boleh tulis dekat dia, kawan-kawan lain boleh tiru, dia boleh tunjuk kat depan cara berwuduk contohnya. Itu adalah tahap 6 pada tajuk tu. So, kita boleh bagi. Tahap 5 tu maknanya kita nilai dia boleh, hari ni kita ajar, besok dia boleh buat lagi dengan sungguh-sungguh, dengan tepat. Itu dah 5 dah. Okay, so mainkan lagi lah, membezakan mana dia tahap 6, mana dia tahap 5. Okay, semudah. Kita hanya perhatikan saja. Okay. Apa lagi yang saya nak sebut lah. Dia sebut tentang blended learning. Apa yang dikatakan blended learning tu, maksud blend lah, blend. Campur semua. Dia ada, kalau kita kan, kita ada kaedah pelajaran yang kaedah modular dengan kaedah linear. Modular tu maksudnya kalau tajuk akhlak tu biasanya kita boleh ambil je tajuk mana-mana dulu ngajar. Kita ambil tajuk bawah dulu ngajar, kita ambil tajuk tengah dulu, so tak ada masalah. Tapi kalau tajuk linear, dia mesti ikut. Contoh wuduk mesti kita ajar tajuk pengenalan dulu. Itu baru kita ajar dia punya anggota. Lepas tu baru kita ajar dia rukun, kan? So dia ada susunan dia tu. Itu dipanggil linear. Tapi keadaan sekarang kita boleh gabung-gabungkan. Nak modular dulu ke, nak mana, yang mana yang bersesuaian, supaya budak dapat cepat dan kita lebih kepada budak dapat cepat habis sukatan yang kita nak. Okey. Itu tentang modular. So aktiviti-aktiviti projek ke apa dah tak digalakkan sangat lah. Contoh nak menampal ke, nak bina, nak gunting-gunting tampal. So yang tu boleh buat, tapi kita minta dia buat di rumah. Tak perlu lagi lah kita sediakan satu projek. Memang betul projek tu menarik, tetapi kita nak satu hari tu dalam mungkin satu tajuk, dua tajuk nak selesaikan. Kalau kita buat satu tu tak selesai. Benda tu menarik sebenarnya kalau waktu biasa, tapi bila waktu PKP ni dia sudah tidak sesuai sebab kita nak kejar masa. Okey. Itu tadi disebut tentang secara bersemuka tu, kemahiran asas, kandungan asas tu mesti bersemuka. Kita tak boleh buat kat dia. Tapi kalau yang tambahan dengan pelengkap tu kita boleh buat dalam talian boleh. Pembelajaran kendiri, kita bagi je guide. Okey, hari ni baca buku-buku surat ni, besok nak tanya. Apa boleh. Untuk pelengkap dan pelengkap dan tambahan. Dalam talian pun sama. Kita boleh bagi boleh bagi GC, kita boleh bagi video. Tapi hanya untuk tambahan dan pelengkap. Tapi untuk kandungan asas mesti bersemuka. Kita kena jelaskan dulu. Okey. Ini antara yang disebut ni lah, campur-campurnya. Kalau sempat tuan-tuan study semua ni, baguslah ni. Dia bagus sebab nak guna boleh, tak guna pun tak apa. Sebab itu hak kita. Pembelajaran ni, ni antara contoh-contoh lah. Okey. Peranan sekolah dalam melaksanakan kurikulum. Yang pertama, memaklumkan kandungan surat. Tadi yang surat tadi. Yang kedua, yang ni kita dah buat lah. Kita dah buat yang jadual. Okey. Kita bincang. Okey, yang ni pun rangka jadual. Okay. Kemudian panitia buat RPT, rancang PDP, buat taksiran. Dan seterusnya
buatlah PBD. Kita jalankan PDP dan PBD, insyaAllah. Okay. Saya boleh baca sendiri tentang peranan guru. Okay. Okay, dia apa lagi yang dia disebut lagi tentang secara bersemuka talian. Saya ulang balik bersemuka tu wajib, kalau kandungan asas wajib bersemuka. Kita tak boleh buat dalam talian. Tapi untuk pelengkap dan tambahan kita boleh buat dalam talian dengan cara kita bagi video ke apa ke. So itu aktiviti tambahan. Okay. So tak ada apalah ni. Yang tadi dia gariskan satu-satu apa nak buat. Sepatutnya kita kena buat talimat khusus berkaitan aktiviti, tapi berkaitan bila kita bercerita tentang masa ni, kita nanti kan balik pukul 5 lagi, kita balik pukul 6 lagi. So saya rasa cukup buat dengan talimat macam ni. Harap semua faham maksud, boleh baca balik. Okay. Yang penting kita dapat laksanakan lah. Okay. Ini antara contoh-contoh, tak payahlah ini . Okay. Habis tentang kit sekolah. Okay. Kita tengok kit ibu bapa. Yang ni kita kena beri pada ibu bapa. Kita kena maklumkan kepada ibu bapa. Kita sampaikan kepada ibu bapa. Bagi je post kit ni kepada ibu bapa. Okay. Berkomunikasi dengan guru. Sentiasa bertanya guru secara untuk menyokong pembelajaran anak. Sebab 4 bulan anak-anak tak belajar. So banyak benda yang kita kena kejar lah untuk dia dapat. So guru subjek bersedialah untuk beri pandangan kepada ibu bapa, aktiviti-aktiviti tambahan, bantu supaya anak-anak dibantu untuk sama-sama kita kejar. Membuat jadual di rumah. Okay. Itu ibu apa. So nanti yalah, kita harap ibu apa fahamlah kepentingan jadual pembelajaran. Okay, bersedia untuk sebarang kemungkinan, walaupun jadual di rumah, kelahiran ke pembelajaran di rumah mungkin perlu diubah suai. Itu ibu apalah, bantu pembelajaran anak di rumah. Okay. Bantu ibu apa lain. So perbincangan dalam kelas tu kita harap dia akan membantulah. So yang ni yang penting, yang saya selalu sangat ingatkan pada anak-anak, alat tulis, buku jangan tinggal, sebab sekarang dah tak boleh kongsi. Tak boleh kongsi alat tulis sekarang. Okay. Ini antara soal-jawab lah. Soal-jawab. So baca sendiri. Okay, salah faham. Anak saya perlu berada di depan komputer dari pagi hingga petang. Tidak tepat sebenarnya. Pembelajaran di rumah boleh dilaksanakan menggunakan pelbagai kaedah. So kita kena ingat. Itu yang saya sebut tadi. Itu GC jangan letak banyak-banyak. Kita buat untuk menarik minat je. Ringkas-ringkas je. Buat satu kuis, buku jadilah. Tapi pun kalau dah banyak dah. Kalau semua subjek 18 orang bagi, so tebal jugalah. Penat jugalah anak-anak nak menghadap laptop tu. So kita buat sekadar penarik minat je, untuk melengkapkan je, melengkap dan aktiviti tambahan, bukan sebagai nak selesaikan sukatan. Tak boleh buat macam tu. Okay. Penggunaan perangkat dasar kurang. Okay, tidak tepat. Sebenarnya bukan satu cara je sebenarnya kelas online, kelas tambahan. Macam-macam cara. Kita boleh bekalkan bahan, kita boleh bagi lambaran, suruh mak ayah baca. Kita kata mesti sampai ke mak ayah. Boleh juga. So mak ayah bantu di rumah. Kita sediakan bahan-bahan untuk mewarna. Warna di rumah, warna merah. Anak-anak perlu dibantu. So mak ayah lah akan mengajar dekat rumah. So kita buat satu garis panduan untuk ayah, untuk mak ayah ajar anak di rumah, untuk selesaikan kita punya
tajuk-tajuk yang di bahagian tambahan tu. Okey, pembelajaran di rumah akan menggantikan pembelajaran bersemuka dalam bilik belajar. Tak mungkin. Kita kata pembelajaran yang bersemuka tu, tajuk-tajuk wajib tu, tajuk-tajuk asas tu wajib bersemuka. Dia tidak boleh menggantikan. Yang boleh pembelajaran di internet, di dalam hanya pembelajaran pelengkap sahaja untuk pengayaan, tambah baik. Kalau bergabung yang asas tetap kita kena buat bersemuka. Pembelajaran di rumah adalah homeschooling. Tak tepat. Maksudnya anak-anak duduk rumah boleh belajar, mustahil kan. Kalau kita cerita tentang pencapaian internet, cerita tentang peranti, semua itu bukan semua orang akan ada benda itu. Sebelum kita ni pun kalau kata 37 murid, tak separuh saja yang guna. Yang separuh lagi tak tahu hilang. So sepatutnya pendidikan itu disampaikan 100% kepada anak-anak. So mustahil homeschooling boleh tercapai dengan kaedah belajar di rumah. Okey, guru tidak bekerja. Apa lagi itu? Hanya kata-kata. Guru tidak bekerja, sedangkan kita yang bekerja kan. Pembelajaran di rumah mengganggu ibu bapa untuk bekerja. Okeylah. Kalau kita ada anak-anak nak guna internet semua, macam agak mengganggu belas sedikit sebenarnya. Pada terutamanya yang ibu bapa yang hanya ada telefon mak ayah je. Dia tak ada pun telefon anak. So itu antara sebab kenapa penjara perlu dan kita kena bekerja keras untuk capai hasrat sekolah, insyaAllah. Okey, itu antara sebab kenapa perlunya ada penjajaran supaya sukatan itu semua dapat dihabiskan. Okey. Saya kalau tengok dalam Telegram, saya dah bagi saya dah bagi dalam Word ni. Saya dah bagi contoh semakan RPT. Contoh semakan RPT ni saya dah bagi. Maknanya yang ni dalam PDF, tapi saya dah bagi dalam bentuk Word pun saya dah bagi. Contoh dah dapat dalam bentuk Word. Contohnya kita ambil sign. Okay. Lupa. Ini dulu. Saya nak tunjuk ini dulu. Penjajaran sign. Okay. Mana sign? Sign. Okay, sign. Okay. Penjajaran sign lah. Tak keluar. Penjajaran sign tak keluar dah. Laptop ni kadang-kadang baik, kadang-kadang tak berapa nak baik. Penjajaran sign. Okey. KPM telah ada satu unit di KPM, dia telah pecahkan siap-siap. Bila kita kata penjajaran, dia dah pecahkan siap-siap. Mana satu kandungan asas, mana satu kandungan tambahan, dan mana satu kandungan pelengkap. Dia dah pecahkan siap-siap. Dia mulakan dengan tajuk 3. Sebab dia menganggarkan sukatan tu kita dah habis. So kalau cikgu sains tengok, tajuk ni, tajuk atas belum lagi diusik pun sebelum, kena buat juga penjajaran. So tambah sendiri. Ini dia dah buat sampai tajuk benda hidup. So tajuk-tajuk yang sebelum ni kalau kata perlu, tambahlah. Okey. Kita tengok sendiri. Tengok, dia dah letakkan dah. Menyatakan keperluan asal. Ini maksudnya yang ni wajib letak dalam kata. Yang ni tambahan. So kita boleh buat dulu. So, kalau kita tengok, dia dah, maknanya tajuk-tajuk ni perlu ada dalam RPT. Tajuk-tajuk ni perlu kita masukkan dalam RPT. Tajuk asas ni. So
apa, DSKP lain, kurikulum DSKP lain, semua dibuat macam tu. Dah dipecah-pecahkan. Jadi kerja kita hanya masukkan je, susun balik. Yang mana yang ini kita buat, tengok kalau tak cukup, kalau lebih masa baru kita ambil. Dengan jam yang ada tu baru ambil yang ni. Kalau tak, teruskan, buat saja. So yang ni kita, dia sebenarnya kita boleh gabung. Contoh, dia ada sikit, kita selit, kita buat rentas sahaja dengan yang tambahan ni pun boleh. Banyak lagi boleh. Contohnya kita merentas ni, kalau tadi disebut disebut tentang wudu. Okay. Mengajar wudu, tajuk wudu, tetapi dalam wudu tu menceritakan tentang kesucian, kebersihan. So tajuk bersih pada akhlak dah tak boleh ajar, tak perlu ajar. Cukup dengan yang bersih. So itu yang dikatakan blind, campur sekali pun boleh. Kalau jaga mampu tarik yang lain-lain tu masuk, kalau kita boleh, macam yang saya sebut itu yang mula itu, sebab situ saya pun tak ada panduan, tapi saya cuma bayangkan je, kita tengok je mana subjek-subjek yang rasa boleh gabungkan, kita gabung untuk tak payah ajar yang akan datang. Macam tu lebih kurang. So yang pun diblindkan begitu, mana tajuk-tajuk yang rasa kita boleh letak sekali, kita letak je. So yang nanti kita tak payah bilang, tak perlu buat. Okay, maksudnya tengok, sains dia dah bagi, saya dah jumpa contoh. Mana sains tadi? Contoh RPT yang dah dibuat. Ni sekolah mana ni? Sekolah LKTP Ceplak. Mana tempat saya ambil. So dia dah buat dah. Dia dah masukkan. So ni sekolah ni dia dah masuk. Terpulang. Rasa nak buat sendiri, nak ambil yang contoh ni, susun balik, ikut kesesuaian kita, susun, ambil je lah. Asalkan ada. Yang penting mesti kita punya. Jangan photostate, jangan print-print yang ada nama orang ni. Itu nampak sangat kan. Bijak sikit. So, kalau rasa nak ikut ambil ni pun ambil je. Kalau rasa nak ubah, tak ada masalah. Nak buat lain, buatlah, tak ada masalah. So ni saya cuba cari yang dah ada orang buat. Okay, ni sains. Ni subjek-subjek lain pun semua ada. Saya rasa saya dah bagi semua. Yang saya jumpa tu saya bagi dah. So tuan-tuan boleh ambil lah. Cuma saya cuba kat tanyakan kawan untuk KSRA tak ada lagi yang buat. SRA tak buat, kita pun baru belajar. So, okay. Buka balik RPT untuk KSRA, buat macam juga. Mula-mula kita pecahkan dulu. Kita tengok tajuk tu, mana-mana yang kata asas, kita letak kat asas. Mana-mana rasa itu tambahan, kita letak kat tambahan. So bilangan yang asas tu kita akan masukkan. So KSRA juga kena buat. Walaupun tadi dia cakap dia tak nak campur saya, tapi percayalah, Jawi tetap akan suruh kita buat KSRA. So buat semula penjajaran KSRA dengan macam mana yang saya sebut tadi. Mula kita pilih dulu mana tajuk-tajuk yang kandung asas. Yang mana tambahan kita letak sebelah. Yang mana pelengkap kita letak sebelah. Supaya nanti dalam kurikulum, dalam RPT kita, hanya yang asas dulu diutamakan. Okey? Asas itu perlu diutamakan. Kemudian barulah masuk tambahan dan pelengkap. Kena buat lah. Sebab tadi guru besar pun sebut bagi masa seminggu. So saya harap cukup kot masa seminggu. Mesti diprint dan guru besar nak kena cop. Guru besar akan luluskan, InsyaAllah. Guru besar tu, urusan kita ni baik. Dia bagi buat je, bagi nampak, bagi ada tarikh, ada tajuk. Dia 3 benda je, tak payah buat banyak-banyak. RPT ni macam ni. Tengok tadi mana dia. Mana tadi? Hilang. Oh, padam lah. Apa padam? Sains. Ya. Ini, okay, RPT ni orang rajin ni. Ini orang rajin. Kita hanya ambil 1, 2, 3, 4 ni. Yang ni tak payah ni. Standard prestasi tak sampai ni. Tak payah, tak apa. Tapi kalau yang dah ada ni, pakailah sebab dia dah bagi apa ni. Buku surat, buku teks, senang. Ambil
ambil ni, dua ni cukup lah. Yang penting dua ni lah. So tarikh ni duduk sekali tak apa. So minggu 27 tarikh, kalau nak jimat letak tajuk ke bawah pun ni pun okey, boleh. So dia ada 3 row pun dah cukup. So dua ni duduk sekali, ini satu. So nak buat ini, nak tiru ini, dia dah siap kan. Kita yang KSRA buat ni je, 1, 2, 3, 4 ni je. Yang dua ni saya ada prestasi tak payah. Okey. Apa aktiviti cadangan tak payah. Aktiviti objektif tak payah. Yang ni tajuk ni je. Ambil kita ambil yang ringkas, yang cepat boleh siap. Okey. Saya rasa itu cukup penjelasan yang saya dapat sampaikan. Itulah. Saya harap cikgu dapat buat, sebab jauh nak tengok. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau cakap dengan saya tak ada masalah, jauh nak tengok. Kemungkinan bila disebut kalau nak cerap nanti kena ada 2 benda. Ada RPH, ada sukatan tahunan. RPT kena ada. Okey. Saya rasa sekadar itu penerangan saya tentang penjajaran. Saya nak ulang balik. Fahami, pecahkan standard kandungan asas tambahan. Betul, kandungan asas wajib bersebuka, diletakkan dalam RPT. Itu wajib. Bukan KSR saja yang kena buat, tapi KSRA juga kena buat RPT penjajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.